Selamat sejahtera kepada Encik Navin dan rakan sekumpulan e-sulam saya. Pertama sekali, terima kasih kerana memberi peluang saya untuk mengendalikan sesi temu bual pada hari ini. Sesi temu bual pada hari ini diadakan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara am tentang impak buli cyber kepada para atlet. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Navin yang sudi menerima untuk menghadiri sesi temu bual hari ini. Sebelum kita memulakan sesi ini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang ikon malam ini. Namanya Encik Navindra Arul Chandran, umur 23, asal Buntung. Beliau merupakan pelajar sarjana muda pendidikan dan beliau juga berpegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia di Negeri Perak. Beliau merupakan ahli Dewan Belia Negeri Perak, Buntung, penolong setiausaha Majlis Belia India Perak, Timbalan Pengarah Dewan Belia India Malaysia dan juga merupakan Exco Perhubungan Awam Pertubuhan Transformasi Sekolah Tamil Malaysia. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang sukan. Beliau merupakan seorang pemenang Anugerah Ikon Harapan IPG KBA 2017, mewakili Malaysia di Global Youth Peace Fest in India. Beliau mewakili Malaysia di Football Summit Asia dan juga merupakan jurulatih Astro Camp Bola. Tanpa membuang masa berharga, saya izinkan Encik Navin untuk masuk sesi temu duga hari ini. Soalan pertama saya, Encik Navin. Mengapakah ahli sukan antara yang menjadi mangsa buli cyber dan adakah disebabkan perasaan dengki atau sebaliknya? Okey, ya, saya dengar. Boleh dengar ke soalan saya? Boleh dengar ke? Thumbs up sikit. Boleh dengar, Cik. Nampak. Boleh, Cik. Okey, thank you. Boleh. Terima kasih untuk introduksi yang hebat tadi, Yashni. Dan salam perkenalan kepada rakan sahabat saya yang join saya dalam Jimit ni. Okey, soalan pertama tadi tu sangat menarik. Ni antara kita yang hadapi setiap hari lah. Kita dalam social media, kat Twitter, Facebook, kat Instagram, kita nampak setiap hari apa yang berlaku kepada atlet negara kita. So untuk soalan pertama, mengapakah ahli sukan antara menjadi mangsa buli dan disebabkan perasaan dengki ataupun sebaliknya? Perasaan first and foremost, ahli sukan ni menjadi tumpuan orang ramai untuk segala kecaman. Contohnya, mereka pergi tournament ke, mereka pergi pertandingan ataupun mereka punya personal life sendiri. They are always watched. Mereka menjadi seorang idola ataupun model untuk seorang budak ataupun seseorang individu. Jika seseorang tu membuat kesilapan yang kecil, contohnya lah, kadang-kadang kita pergi ke luar, kita akan tarik mask kita berbawah sedikit untuk tarik nafas. Untuk kita itu biasa. Tapi untuk seorang atlet tu, jika orang silap tangkap gambar, jadi kecoh. Sebab itu, kenapa? Dia atlet. Dia ada Insta follower ramai. Kecam betul kamu tadi tak ikut peraturan lah, itulah inilah, tapi sedang kita sendiri yang buat juga. Macam-macam lah kita yang buat sendiri. So bukan dengki sahaja, tapi ada banyak jugalah. Untuk dengki, kita adalah rival kita. Contohnya JDT dengan Selangor, Malaysia dengan Indonesia. Kita boleh nampak lah, Malaysia dan Indonesia ada orang baling kerusi, baling plastik, macam-macam. Ini untuk kenapa? Ini sebab ego. Ego masing-masing. Untuk tunjukkan siapa yang lebih besar. Dalam dunia sukan ni, kita biasalah, kita main untuk apa? Kita nak menang. Bukan orang semua kita main untuk kalah. Kita main untuk menang, sebab tu kita letak 100% effort untuk menang segala-galanya. Masa tu jika contohnya Cristiano Ronaldo jadi nombor 1, orang kat bawah-bawah ni cubalah dia dah turunkan orang tu, baru dia boleh naik. Antara shortcut orang ramai yang individu yang gunalah untuk masa sekarang di Malaysia juga, yang saya nampak. Masa saya jadi atlet pun benda sama yang berlaku. So dengki saja bukan yang punca satu-satu, ada banyak lagi. So untuk soalan satu, itulah saya punya jawapan. Jawapan yang agak menarik, Encik Navin. So soalan kedua kami ialah
Terdapat beberapa impak daripada gejala buli cyber seperti kesan terhadap emosi, fizikal dan juga psikologi. Kesan manakah yang paling sukar dilalui oleh seorang ahli sukan? Okey. Jika dari impak daripada gejala buli cyber, antara target area yang jadi mangsa ialah psikologi. Fizikal masih okey, fizikal dia steady. Tapi psikologinya koyak. Dia walaupun kita jadi fizikal 100%, kita masih terturun pada orang start bu, kita tak boleh concentrate kat radang unless kita punya mental macam steady lah. Kita macam tutup telinga main. Sebab kita semua manusia. Kita semua manusia biasa. Walaupun dia seorang atlet ke, atlet nombor 1 dunia ke, dia juga ada emosi, dia juga ada perasaan dia sendiri. Dia main untuk menang, dia main untuk nama negara. Jika peminat negara dia sendiri bu dia, macam mana perasaan dia? Walaupun dia 100 preparation dia 100%, dia tak boleh bagi 100% ke padang ataupun dekat venue pertandingan tu. Sebab tu, bila seseorang atlet tu dikecami dalam social media, atlet tu cepat-cepat akan privatekan akaun dia. Ini mesti orang nampak lah, ini biasa berlaku ke Malaysia. Mereka privatekan akaun dia atau padam gambar-gambar tersebut. Sebab mereka nak lari daripada diejek ataupun disindir di social media. Sebab ini akan kacau mereka punya performance di padang. Sebab ini juga akan punca untuk untuk startkan masalah perhubungan dalam keluarga mereka juga. Mereka jadi stres, mereka tak boleh menerusi kehidupan yang biasa dalam seharian mereka lah. Oleh kerana gejala buli cyber di social media. So untuk soalan ini saya cakap psikologi lah antara yang paling sukar dilalui oleh seorang ahli sukan. Betul juga Encik Nawin, sebab kami pun nampak psikologi agak yang merupakan kes yang agak besar dalam kalangan atlet ni. So soalan ketiga kami adalah, adakah prestasi ahli sukan yang tidak memberangsangkan dalam sesuatu pertandingan akibat dikritik di media sosial merupakan salah satu kesan daripada gangguan buli cyber? Okey, ini antara perkara yang sangat-sangat common di dunia sukan. Bila seseorang atlet tu, jika dia performa dia kurang sikit pun dia kena kecam. Macamlah kita sehebat macam dia. Kita boleh kecam macam mana pun. Dan contohlah kita kecam Kisuana masa dia kalah itu Uber Cup ke Sudirman Cup ke, kita komen tentang tim bola sepak Malaysia. Kita boleh komen macam-macam. Tapi contohnya jangan marah ya. Okay, I panggil Khairi komen tentang pemain Malaysia. Dia terbagus dari kayu lah, itulah inilah. Tapi bila I suruh Khairi pergi main kat tempat tu, goyang. So sebab kita ni bukan handal macam dia. Dia cuba yang terbaik. Tapi kita mulut ni boleh lah. Macam-macam boleh cakap. Tapi masa tu kita pergi on the ground, tak boleh. So sebab tu, masa performance dia kena turun naik. Dia tak konsisten, orang start kecam dia. Mereka tak tahu apa yang dilalui oleh atlet tersebut kat belakang arena. Sebab kita nampak atlet tu kat mana? Kat surat khabar, kat gambar dalam Instagram, lepas tu secara live kita nampak ni masa pertandingan sahaja. Sebalik, behind the scenes, kita tak nampak sacrifice dia, kita tak nampak apa-apa yang dia korban untuk menjadi seorang atlet secara konsisten, makanan dia kena kontrol, macam-macam mereka kena lalui. Ini semua orang tak nampak. Orang nampak apa yang dia tak buat sahaja. Walaupun you buat 9 benda baik, satu benda jadi salah, mereka terus kecam itu nombor 1 saja. Ini juga berlaku untuk Tiger Woods lah. Saya bagi contoh Tiger Woods masa dia jadi peak form, dia jadi nombor 1 dunia untuk beberapa tahun, sangat lama. Orang tak boleh kalahkan dia. Tiba-tiba ada satu hal yang sex scandal di punya keluarga, repo dia terus keluar, jenama naik, telah tarik mereka punya kontrak bersama dia, macam-macam berlaku, dia jadi depressed. Itulah yang tengah berlaku dalam dunia sukan juga. Yang ini lead kepada untuk seseorang atlet tu bunuh diri. Walaupun atlet tu dia cuba bagi terbaik, kadang-kadang small mistake pun akan use the magnifying lens. So untuk itu untuk pandangan saya lah, tak perlu kecam banyak pun. Saya cakap okay, dia tak baik je lah. Jangan sampai pergi ganggu keluarga dia. Kita bagi komen ke macam-macam, macam kita yang world class coach, kita macam world class player bagi komen cakap kat dia. Okay, untuk shuttlecock kena pukul macam ni, shuttlecock kena pukul macam ni. Kita kan main
fun ke court tu kita tak kena pun, smash pun kena kat net. So faham kan? So benda-benda simple lah. So that's my answer for this question. Jawapan yang agak bagus juga. So soalan 4 pula. Bolehkah Encik kongsikan cara terbaik untuk ahli sukan bahkan masyarakat yang melalui situasi ini untuk kembali pulih daripada penderitaan tersebut? Okay. Untuk ahli sukan, saya juga seorang ahli sukan dan juga seorang jurulatih bola sepak. So saya tengah jaga double things at the same time lah. So nasihat kepada ahli sukan bahkan masyarakat juga. Nombor satu, ahli sukan ni kenalah invest ataupun memperuntukkan masa untuk diri dia sendiri dulu. Walaupun kita korban kita punya sendiri punya time, energy, everything kepada negara maupun untuk menang, tapi masa lepas everything training kita kena jangan reflection session. Macam bagi counselling kan, kita kena duduk sendiri, kita kena reflect apa yang kita buat, apa yang jadi salah, apa yang jadi betul. So masa atlet sukan tu reflect sendiri, dia boleh overcome lah dia punya depression ke macam-macam hatred towards dia ke, dia boleh overcome. Second thing, dia cuba kena kentalkan mental dia. So dalam dunia bola sepak, untuk bagi contoh lah, masa saya jadi pemain untuk Perlis, coach saya tampar saya. Sebab dalam bola sepak, insiden perkauman berlaku, dia akan cuba provoke kita. Dia cakap, bodoh lah, itulah, kamu tak main, kamu kayu lah. Masa tu kita masa on the game, on the heat of the moment, kita akan naik angin. Kita macam nak tumbuk dia, tapi tak boleh. Kita tumbuk, kita dapat kad merah. Oleh untuk train kami, coach saya terus tampar kami masa training. Tahu tak, kita dari terkap, kena tampar, pam. Masa tu sakit, pedih, tapi tak boleh react. Coach akan maki kamu teruk-teruk depan semua. Kamu kena kontrol. Itulah training yang saya lalui. So masa game nanti, saya takkan tercepat koyak. So janganlah macam buat begini kepada anak murid ke atlet sukan yang muda-muda. Ini antara contoh lah, walaupun contoh yang tak baik, ini ada help juga untuk saya masa game nanti. Tapi untuk yang secara profesional, kita boleh pergi jumpa kaunselor ke, jumpa cara dia sendiri untuk kentalkan mental dia. Untuk saya akan pergi mendaki gunung. Kalau daki gunung tak ada orang yang ramai. So masa daki itu macam pergi naik atas lah. You are going towards the destination. Walaupun susah payah kamu naik atas, apabila kamu naik puncak tu, puas hati tu is like priceless. So that's along the way and you think about what happens to you. Kamu fikirlah apa kamu melalui, kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu start main? Like dalam English mereka cakap, remember why you started, when you wanted to fail, when you wanted to give up. So kita ni fikir sendiri kenapa kita involve dalam diri sukan ni dulu. Ini untuk undur balik bila orang kecam ke, ataupun kita face the fear, kita langgarlah di depan. Contohnya masa dulu bola sepak Malaysia menang Suzuki Cup 2010, ada orang letak harapan yang tinggi untuk tim Malaysia. Tapi sejauh tu prestasi kita macam turun je. Terus macam diving ke bawah. Tapi macam-macam kena kecam sampai beberapa player kena hype dia. Mereka tak nak keluar dari rumah. Depression. So saya punya kawan pun ada dalam tim national team. Sampai mereka sendiri komen sendiri, mereka tak nak ambil form pun ada. Sebab saya ada salahkan masyarakat juga. The same time player itu kena steadykan mental dia. Kamu ingatlah contohnya Ronaldo ke Messi ke, mereka kat top. Whole world is watching them. Kamu pergi comment section pun mereka cakap Ronaldo lah, Messi lah. Mereka cakap tapi kamu ada nampak tak Ronaldo atau Messi kecam dia balik, dia punya peminat ataupun haters dia. Mereka tak layan pun. Untuk itu, mereka tak ada apa. So, itu kena start dari atlet itu sendiri. Apa effort dia ambil untuk overcome hater-hater sebegini. Nombor 3, dia kena kena konsisten dengan performance dia jugalah. Ini antara paling basic. Untuk elakkan kecaman, jika kamu tak nak dikritisize dalam kerja assignment pun, kamu akan buat lebih baik kan? Kamu akan present lebih baik ke depan lecturer untuk tak nak di-comment, tak nak dikritik. Sama lah untuk sukan pun. Jika kamu nak perform baik dalam padang, kamu kena buat sehabis baik dalam training, so kamu minimize error kamu. So orang pun sukalah. Okay, kamu team tu kalah, okay, Alif main baik. Alif tu
saya nampak dia macam satu-satunya orang yang main baik. Walaupun tim dia macam kayu, Ali je seorang je boleh main. So still kita dapat nama tu sebab orang nampak usaha. Bila seorang ini pedoman yang coach saya cakap lah, bila seorang, if one person criticise you, bila seorang tu cakap maybe something that's something like dengki ke apa, bila satu dunia tu cakap, contohnya satu orang cakap tak indah, bila 10 orang 20 orang cakap benda yang sama, there's something wrong with us. Kita kena accept there's something wrong, kita kena reflect dululah. We shouldn't trip over our ego. Ego tu kena letak tepi. Jika kamu rasa kamu ni macam hebat sangat, face lah apa yang kriticism kamu dapat daripada peminat. So okay ke nombor 4? Cadangan yang agak baik Encik Navin, sebab atlet negara kita juga mengalami banyak penderitaan dari segi emosi dan juga fizikal, dan saya harap cara yang Encik Navin bagi dapat membantu atlet negara kita untuk kembali pulih daripada segala penderitaan. Soalan kelima pula, bagaimanakah cara untuk membendung pengguna media sosial supaya tidak sewenang-wenangnya mengkritik ahli sukan? Okay, ini jatuh kepada tangan kerajaan lah. Contohnya dalam Malaysia pun kita dah implement 100%. Contohnya kita pergi ke luar negara, bila seseorang tu buat racist comment lah, biasanya orang, I think budak-budak lelaki ni nampak bola sepak Premier League kan, jika peminat tu ungkit unsur perkauman di ruangan chat atau ruangan komen, klub tu akan saman peminat tu. Dia akan cari sampai lubang cacing, cari siapa individu yang di belakang akaun tu, polis akan arrest dia. Polis akan tangkap, mereka akan saman, dipenjarakan. Tapi kat Malaysia, normal, biasa. So Malaysia segala boleh kan. Malaysia biasanya boleh bicara, okay boleh settle bawah meja. Tapi kat foreign countries, mereka 100% straight to the action. Mereka implement law to the maximum. Contohnya, kat saya beri satu cadangan lah, kamu fikir sendiri ya. Kita letak apa-apa gambar Instagram berkaitan COVID-19. Bila COVID-19 ataupun gambar berunsur sedikit berdarah ke, macam accident ke, kamu nampak tak? Jika kalau bawah COVID-19 kamu akan terus satu notification, you have already post regarding COVID-19. There's a small update message. Untuk gambar-gambar violent sikit, kamu akan gambarkan kamu macam blur sikit. It contains violent image. Jika Instagram, Facebook boleh detect itu, kenapa mereka tak boleh detect unsur perkauman ataupun hatred? Jika telekom media these giants can control their media account with these kind of sensors, jika company ni mereka buat sensor sebegini, saya rasa lah media sosial akan jadi bersih. Orang pun tak akan takut untuk buka satu account untuk share mereka punya moments dalam Instagram. Sebab atlet tu bukan nak show off, adalah kadang certain atlet nak show off, tapi bukan semuanya lah. Kadang-kadang atlet mereka nak share kepada peminat dia apa mereka buat sejak rutin harian, apa mereka buat kat training, apa mereka buat ke rumah. Tapi untuk membendung segala ini semua, kerajaan juga perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk kita kawalkan atlet kita. Yang nombor 2, start dari ibu bapa. Masa ibu bapa tengok sukan bersama anak-anak mereka di rumah, mereka kena guna kata-kata yang betul lah untuk komen. Contohnya kita cakap, okay budak ni tak main, tak baik betul, okay, dan maybe dia ada masalah sendiri dia. Janganlah cakap bodoh ke macam-macam kata kesat depan anak. Nanti anak pun mereka akan ikut apa yang ibu bapa dia cakap. Dalam masa dia besar, dia akan buat benda yang sama lagi. So it goes like a cycle. So apa yang ayah buat, anak pun buat sama. So kita kena ajar anak kita macam mana kita nak beri constructive criticism. Criticism yang boleh membahayakan seorang atlet tu, macam membantu prestasi dia. Kita bolehlah pergi letak komen dia bahawa, okay bro, you boleh buat benda-benda gini, benda-benda ni kamu boleh improve lagi. Good luck bro. Itu bila atlet tu nampak, dia akan senang hati lah, dia pun gembira. Okay, saya punya peminat bagi cadangan. Ini peminat A, peminat B pula cakap, okay kamu memang tak layak untuk sarung jersey ni lah, kamu kena keluar dari tim, kaya akan hantar kamu ke bunuhkan keluarga kamu, macam-macam mereka buat. Mereka cari rezeki dalam sukan. Sebab masa kita start sukan ni, kita main untuk suka-suka. Tapi masa kita dah dewasa, kita ambil sukan ni untuk rezeki. Rezeki inilah mereka guna untuk keluarga dia masing-masing. Jika seseorang tu cakap kamu nak bunuh keluarga dia, macam mana perasaan kamu? Kamu sendiri rasa takut kan?
Sebab ada satu insiden masa 1990 World Cup, pemain Itali tu miss penalti terakhir di World Cup final lawan Brazil. Kamu tahu tak apa berlaku? Sebab masa tu dia dalam ada social media semua. Dia balik dari World Cup tu pergi ke negara dia ditembak mati dalam kalangan ramai. Dia ditembak mati. Sampai begini kita ada peminat di dunia sukan. Sampai terlampau ekstrim. So kita kena, dua benda ni sangat basic lah. Satu, kerajaan kena main peranan betul. Nombor dua, ibu bapa kena jadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Ibu bapa dah lama lah dah karat, kita tak boleh. Kita kena guna untuk kontrol ibu bapa, kita guna langkah yang satu daripada kerajaan. Untuk sensor dan kita kena tingkatkan kita punya saman terhadap benda-benda ini jugalah. Malaysia tak boleh lagi main dekat relax je untuk benda-benda begini. Mereka cakap okey boleh. Kita bagi teguran boleh hantar. Kita kena saman dia, kita tunjuk satu contoh kepada rakyat Malaysia, benda ni kita ambil serius, bukan benda main-main. Walaupun simple comment, sedangkan kalau politik kadang-kadang kita untuk contohlah best example Agong. Bila kita salah komen terhadap Agong, kamu tahu apa akan berlaku next kan? Polis akan datang jumpa kat rumah kamu. Next 1 hour, polis akan datang jumpa kamu. We can do the same thing to kawal the athletes juga. That's easiest way lah apa yang saya kecalkan kepada generasi masa depan. Terima kasih Encik Navin. Secara amnya undang-undang negara Malaysia supaya perlu diperkuatkan dan juga peranan ibu bapa agak penting untuk membendung cyberbully dalam kalangan atlet ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Navin yang menyumbang lebih banyak idea dan masa dan menjadikan temu bual ini sangat indah. Maka berakhirlah sesi temu bual ini kita pada hari ini. Saya selaku pengerusi sesi ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Segala yang baik datang dari Tuhan dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Sekian.